dan salam sejahtera. Saya Dr. Hana dari Care Clinic Group. Sekarang saya bertugas sebagai resident doktor di Klinik Sri Indah Taman Samudra, Batu Kif, Selangor. Kanser, satu perkataan yang menggerunkan. Tak ada siapa pun yang mahu doktor memberitahu bahawa mereka menghidap kanser. Tetapi, apa yang kita lakukan untuk menjadi lebih cakna tentang kanser? Adakah anda semua tahu bahawa kebanyakan kanser yang selalu kita dengar sebenarnya boleh dikesan dengan lebih awal hanya dengan kita menjalani ujian saringan kanser. Bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix. Jadi, jom kita sama-sama kenal dengan kanser cervix dan ujian saringannya. Okey, cervix ialah otot yang menghubungkan rahim wanita dengan farajnya. So, cervix membentuk satu terusan yang membenarkan darah haid ataupun darah period mengalir pada setiap bulan, dan dia juga ialah terusan yang membenarkan laluan bayi ketika bersalin secara normal. Cervix adalah otot yang sangat mengagumkan kerana ia boleh menahan bayi daripada keluar daripada rahim sebelum sampai waktu untuk bersalin. Kanser cervix adalah sejenis ketumbuhan malignan yang berlaku apabila sel-sel abnormal pada permukaan cervix mula membesar dan berganda di luar kawalan. Sel-sel ini kemudian merebak daripada permukaan cervix masuk ke dalam tisu cervix, dan ia juga boleh merebak lebih jauh kepada organ yang lain seperti rahim, faraj dan juga kepada usus. Okey, dari segi epidemiologi, di Malaysia, kanser cervix meliputi 12% daripada jumlah keseluruhan kanser yang dihidapi oleh wanita. Kanser cervix juga merupakan kanser yang ketiga tertinggi selepas kanser payudara dan juga kanser usus. Laporan daftar kanser kebangsaan tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan insiden kanser cervix adalah sebanyak 7.6 kes per 100,000 wanita di negara kita. Kekerapannya meningkat selepas usia 30 tahun dan kerap berlaku di kalangan wanita berusia 65 hingga 69 tahun. Faktor risiko kanser cervix. Punca utama kanser cervix ialah jangkitan kuman yang dipanggil Human Papilloma Virus ataupun virus HPV. Virus HPV ni memang wujud di alam semula jadi dan juga ada di kulit manusia, kulit kita sendiri. Terdapat lebih daripada 100 jenis virus HPV, namun hanya 14 jenis sahaja yang dikenal pasti boleh menyebabkan kanser cervix. Daripada 14 jenis ni, ada 2 jenis yang sangat berbahaya, HPV 16 dan HPV 18. Kedua-dua jenis strain HPV ini boleh menyebabkan 70% daripada kanser cervix yang ada di negara kita. Faktor-faktor lain yang menjadi risiko untuk seorang wanita mendapat kanser cervix ialah mempunyai 3 atau lebih pasangan seksual, memulakan hubungan seksual pada usia yang lebih awal belasan tahun, wanita yang melahirkan anak pertama di bawah usia 16 tahun, wanita yang mempunyai anak ramai 7 orang atau lebih, wanita yang mengambil pil perancang secara berterusan selama 10 tahun atau lebih, wanita yang merokok, dan wanita yang berasal daripada golongan berpendapatan rendah. Dari segi simptom, kanser cervix sebagaimana kanser-kanser yang lain memang tidak mempunyai sebarang gejala pada peringkat awal, dan inilah yang menjadi satu masalah besar kepada kita. Namun kita tidak rugi kerana kanser cervix kita boleh kesan di peringkat pra-kanser. Dan sebenarnya amat malang di negara kita, sebanyak 40% wanita hanya dikesan mempunyai kanser cervix setelah mereka berada di tahap 3 dan tahap 4. Sedangkan kita boleh kesan dia pada peringkat awal. Okey, biasanya pesakit akan datang dengan simptom pendarahan faraj yang luar biasa. Pendarahan faraj ni mungkin berlaku selepas melakukan hubungan seksual, pendarahan faraj di antara 2 waktu haid, ataupun pendarahan yang berlaku selepas menopause. Wanita juga boleh datang dengan simptom seperti lilihan yang luar biasa dari vagina, sakit ketika bersama, perut berasa tidak selesa, kerap membuang air kecil, susut berat badan secara drastik dan juga mudah letih. Okey, sebagai pencegahan, sebenarnya sel-sel permukaan cervix tidak berubah menjadi sel kanser dalam masa 1 hari 1 malam. Tidak juga dalam sekelip mata. Ia mengambil masa antara 2 hingga 10 tahun untuk sel-sel ni berubah melalui siri-siri perubahan untuk membesar menjadi sel kanser.
berita baik bagi anda, kaum wanita semua, termasuk diri saya sendiri, perubahan ini kita boleh kesan di peringkat pra-kanser lagi, antaranya dengan melakukan ujian pap smear. Sebenarnya terdapat pelbagai langkah yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, NGO seperti Magna dan Majlis Kanser Malaysia, serta fasiliti-fasiliti kesihatan swasta yang ada di negara kita. Yang pertama ialah vaksin HPV. Vaksin HPV sejak tahun 2010 lagi telah diperkenalkan kepada anak-anak kita yang berusia 13 tahun di sekolah-sekolah dan diberikan secara percuma. Ia merupakan langkah perlindungan pertama daripada kanser cervix. Dua dos suntikan vaksin ini boleh merangsang sistem antibodi badan bagi menghasilkan antibodi bagi melawan kuman HPV ini. Apabila terdedah kepada jangkitan HPV, antibodi itu akan menghalang kemasukan kuman ini dan seterusnya wanita ini menjadi terlindung daripada mendapat kanser cervix. Bagaimanapun, kesan optimum daripada vaksin HPV hanya boleh kita perolehi sekiranya wanita itu mendapat perlindungan vaksin sebelum dia terdedah kepada hubungan kelamin. Okey, ujian yang kedua yang yang kita boleh lakukan untuk mencegah kanser cervix ialah ujian pap smear. Okey, siasat pra-kanser ni kita boleh kesan dengan lebih awal sebelum dia berpotensi menjadi sel kanser. Apa yang dilakukan ketika ujian pap smear? Klien akan diminta baring di atas katil pemeriksaan dalam keadaan lutut dilipat dan didirikan. Doktor akan memasukkan alat yang dipanggil speculum ataupun muncul itik berukuran 3 ke 4 inci ke dalam faraj supaya faraj boleh dibuka dan doktor boleh melihat ke dalam cervix. Sebab dalam keadaan biasa faraj wanita memang tertutup. Jadi bila kita masukkan mulut itik, doktor boleh lihat ke dalam dan nampak pagar rahim ataupun cervix. Kemudian doktor akan mengambil spatula ataupun cytobrush untuk mengambil sampel sel di cervix. Sampel sel ini kemudian diletakkan di atas slide kaca dan dihantar ke makmal untuk diperiksa oleh ahli patologi. Ujian pap smear sebaiknya dilakukan dalam masa 10 hari pertama selepas datang haid dan tidak boleh dilakukan ketika darah haid sedang mengalir. Prosesnya tidak sakit tetapi boleh menjadi sedikit tidak selesa. Sebaik-baiknya klien kena cuba mengelakkan daripada membasuh bahagian dalam faraj ataupun membuat hubungan kelamin dalam masa 24 jam sebelum menjalani prosedur. Persatuan Kanser Amerika dan WHO menyarankan supaya wanita mula menjalani saringan pap smear seawal usia 21 tahun dan terus melakukan ujian pap smear setiap 3 tahun sekali untuk memastikan bahawa kita tidak terlepas daripada mengesan sel-sel pra-kanser ini. Ujian ini perlu dilalui oleh semua wanita walaupun dia telah mengambil vaksin HPV kerana vaksin HPV hanya boleh melindungi wanita terhadap kanser cervix sebanyak 70% sahaja. Jadi wanita yang telah mengambil vaksin HPV seelok-eloknya masih lagi perlu menjalani ujian pap smear. Dan ujian yang ketiga ialah ujian HPV. Ujian HPV ini sangat baru dan dia dikembangkan sendiri oleh universiti tempatan iaitu Universiti Melaya yang dalam satu program yang dipanggil program ROSE. Ujian ini boleh dilakukan sendiri di rumah menggunakan alat seperti putik kapas dan ini sangat mudah untuk dilakukan. Program ini sangat baru dan jika anda berminat, anda boleh layari website program ROSE untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini. Okey, sebagai kesimpulan, seramai lebih daripada 1,600 wanita di Malaysia didiagnos mengidap kanser cervix setiap tahun. Daripada 1,600 orang ni, 40% kita diagnos kat peringkat 3 dan peringkat 4. Dan maksudnya kita telah terlambat. Malangnya, hanya 50% sahaja wanita di Malaysia yang pergi menjalani ujian pap smear. Sedangkan kanser cervix kita boleh kesan di peringkat awal, kita rawat dan akhirnya kita tidak mendapat kanser. Jadi marilah kita buang rasa malu tu jauh-jauh. Mari kita mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan diri kita sendiri dan mari kita menjalani ujian pap smear dan juga ujian HPV supaya kita boleh mencegah kanser cervix dengan lebih awal. Jadi jika anda ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan dan ingin makluman lanjut tentang kanser cervix, anda boleh datang berjumpa dengan saya di Klinik Sri Indah Taman Samudra. Dan jika anda ada cadangan topik untuk dibincangkan di dalam laman ini, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Okey.